Grup mana next group? Saya doktor. Grup Aiman. Ah. Haziq Aiman. Haziq. Dekat Paid nama dia Aiman Haziq. Nama awak Haziq Aiman. Awak kenal tak Aiman Haziq di Paid? Tak kenal. Tak kenal. Kembar. Yelah sebab awak mungkin tak kenal dia sebab last time dia orang praktikal. Nanti berkenalan lah dengan dia orang ni. Assalamualaikum. Bosan. Bila saya nak cakap dulu doktor, kami punya grup tak adalah selengkap yang grup tadi tu. Dandan kan? Dah barulah baguslah macam tu, baru tercabar. Kita humble dulu. Okay, saya nak ni. Nampak tak? Nampak? Okay, kami ambil daripada dokumentari Petani Bukan Pemalas. Dokumentari ni pada tahun 2020. Okay, dokumentari ni mengisahkan Encik Azhar Hashim yang berumur 52 tahun. Dia involved dengan padi industri ni sejak daripada 14 tahun. Sebab ayah dia meninggal waktu tu. So dia terpaksa ambil alih kerja tu, dia terpaksa belajar cara nak uruskan sawah padi yang sedia ada. Okay. Dia ni mengusahakan 20 ekar sawah padi. Lepas tu kejap. Sorry I ganggu kejap. Dia memang tak ada slide langsung, tak ada langsung draft slide ke atau memang ada? Sebabnya tadi tak tunjuk slide ni, tak ada. Tunjuklah slide ni. Sekejap You tak perasan je, you tak tunjuk slide? Tak. Oh. Nampak tak? Baru nampak. Okay, sambung balik. Okay, dia ni ambil alih kerja bapak dia sebab bapak dia meninggal. Okay. Dan dia kena usahakan 20 ekar tanah padi. Dia juga ada ambil kerja menguruskan sawah padi orang lain. Maksudnya dia ambil upah daripada mengusahakan tanah orang lain. Okay. Dia punya kawasan dekat Bagan Serai, Kerian, Perak. Setting yang ada dalam ni adalah dekat paddy field lah. Paddy field ni paling banyak dekat ni sebab kawasan ni kebanyakan orang mengusahakan tanah padi. Lepas tu ada river and waterway. Dia intersecting dekat paddy field, Mandarin River and waterway. Dia play part sebagai irrigation dengan water management untuk orang mengusahakan sawah padi. Next setting ada rural village. Dekat kawasan Bagan Serai Perak ni, semua kebanyakan penduduk ialah penduduk kampung. Tetapi ada juga unsur-unsur moden sebab rumah-rumah dekat sana tak semua pakai rumah papan. Ada juga rumah fusion macam campuran batu dan papan, tapi saya tak letak dalam ni. Dan last sekali paling banyak tropical vegetation dekat kawasan sekitar. Okay, next kita boleh tengok dekat background of local community dia. Okay, dekat Bagan Serai ni, dia rich dengan vibrant culture and strong tradition, particularly centered around agriculture, terutamanya paddy lah. Culture dorang, mostly known as paddy field, cover large expanses of beautiful greenery and dominate surrounding area. Lepas tu tradition diorang, people of Bagan Serai also value habit of preserved rice variety from their past. Sebab dalam diorang punya penanaman padi ni, diorang menggunakan biji benih yang diproduce oleh diorang sendiri. Okay, sebenarnya Encik Azhar ni, dia ada matlamat dia. Antara salah satu matlamat dia untuk untuk mengurangkan pengeluaran padi, pengambilan biji benih padi daripada pihak kerajaan. Sebab pada tahun 2020 terdapat inflasi. Dalam inflasi tersebut dia mempengaruhi harga biji benih ni, membuatkan petani-petani ni terpaksa membeli biji benih padi ni dengan harga yang sangat tinggi. So dia nak mengekalkan tradition people of Bagan Serai. Dia nak people of Bagan Serai ni produce their own seed. So dapat menjimatkan kos. Sebab kalau tak, dia kata industri padi ni akan hancur. Okay, itu untuk part saya.
sekarang dekat communities interact. Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Nama saya Siti Mahmud. Untuk part saya akan explain tentang interaction with natural environment and landscape modification. So macam dalam video dokumentari tu, yang pertama untuk interact with their natural environment ni, communities ni first tu adalah environmental awareness. Macam in the beginning of the video tu, Azhar which is the farmer, ada explain yang dia ada record of the days that he spread the fertilizer like NPK and padi mas punya fertilizer and weed killer in order to know its effectiveness and the effect to the paddy field and their environment. And the second one is the adaptation to climate. Untuk yang tu, dalam video tu juga communities dekat Alor Ponsu ni dia ada facing challenge macam rainfall pattern dengan climate change, including perubahan temperature. Jadinya diorang adapt dengan cara diorang adjust balik planting schedule dengan irrigation punya channels. And then the third one is making their own paddy seeds. Macam yang dalam video tu juga dia cakap farmers ni macam Azhar dengan dia punya kawan-kawan yang lain tu, dia respon dekat dia punya natural environment ni dengan making their own paddy seeds untuk maintain and untuk continue maintain diorang punya padi industry dekat Alor Ponsu tu. Azhar juga ada explain yang kalau diorang hanya depends dekat corporation, paddy industry dekat Alor Ponsu tu will be collapsed. And then last one is the cultural practice. Cultural practice ni the explain about the relationship between communities dengan diorang punya environment yang terbentuk daripada rice cultivation ni. Macam ada dekat awal-awal video tu dia ada explain yang the traditional knowledge associated with paddy farming reflect the deep connection of Alor Ponsu dengan diorang punya natural surrounding. And then next. Okay, yang second ni adalah cara macam mana communities kat situ modify diorang punya landscape. First is terracing. Maksudnya diorang modify sebab kawasan situ sebenarnya dia macam hilly terrain. Jadinya Alor Ponsu ni diorang create rice terraces untuk control diorang punya erosion dengan maintain water dekat dalam kawasan padi tu and maximize arable land for their paddy agriculture needs. Then second one is the irrigation system. Irrigation system ni communities kat situ maintain dengan develop diorang punya irrigation system ni untuk pastikan water availability tu sentiasa salur and also the system include dekat includes canals, dams dengan reservoir untuk channel the water from natural source like diorang punya kawasan tu kan dekat dengan sungai. Jadi air daripada macam dekat dalam video tu saya ada letak gambar yang Azhar ni collect water untuk padi dekat kawasan situ juga. And then the third one is traditional farming techniques. Azhar ni juga ada cakap yang dia still gunakan traditional method dalam farming ni sebab jadi macam satu pass down through generation sebab dia belajar pun daripada ayah dia. Lepas tu mostly dekat kawasan situ community dia sentiasa masih kekalkan penggunaan secara teknik secara tradisi ni. Lepas tu traditional farming technique ni involve manual labor task macam harvesting, weeding dengan planting the paddy.
And then the last one is the use of fertilizer and weed killer. Macam yang dalam video tu dia ada explain yang diorang macam Azhar sendiri dia gunakan 5 jenis weed killer untuk weeding dekat kawasan padi tu sebabkan ada 5 jenis weeds dekat situ yang berlainan. Lepas tu dalam video ni juga dia ada explain yang dia kan ada banyak padi kan, tapi ada satu je yang digunakan organik. Maksudnya yang lain tu konvensional sebab dia cakap sekarang ni harga dia sama je. Jadi dia lagi banyak gunakan konvensional. Tu je untuk bahagian saya. Terima kasih. Thank you. Next apa? Saya punya doktor. So kalau sebab ni dokumentari kan, so firstly macam apa yang saya nampak macam tak banyak sangat lah yang saya dapat, tapi saya cuba. Okay, so firstly daripada dokumentari ni, apa yang saya nampak, most of the communities dekat area Lubang sini, orang Melayu, and Encik Azhar sendiri nampak macam dia macam cakap bahasa Banjar kalau saya tak salah lah. Sebab apa yang saya dengar daripada video tu, dia bukan macam cakap bahasa Melayu lah. So saya perasan some of the communities tu ada juga orang Banjar kat situ. So selain daripada tu, diorang farmers kat situ, diorang macam do not produce your own seeds and depend on corporation. So macam farmers kat situ juga macam yang Haziq cakap tadi, dia produce diorang punya seeds sendiri sebab diorang tak nak bergantung dekat badan korporat je. Sebab macam Haziq cakap juga tadi, kalau diorang bergantung dekat badan korporat je, diorang percaya yang macam industri padi ni akan jatuh lah sebab diorang rasa macam like korporat ni dia boleh like memonopolikan industri padi tu. So disebabkan diorang rasa korporat boleh monopoli itu juga, farmers ni diorang diorang percaya yang diorang punya seeds tu sendiri yang ada germination rate, ada apa dia masa Melayu dia cakap macam kadar pertumbuhan untuk seeds diorang tu lebih tinggi lah daripada korporat punya daripada kadar pertumbuhan korporat punya seeds lah. Lepas tu disebabkan korporat punya monopoli juga, Azhar rasa macam harga-harga semua jadi tinggi lah kan zaman sekarang. So macam dia kata kalau zaman sekarang ni nak bandingkan zaman dulu, kalau zaman dulu farmers ni mungkin zaman sekarang dah boleh jadi jutawan lah kalau Azhar kepercayaan dia jugalah cakap macam tu. Okay, next. So kalau untuk daily activities diorang pula, Cik Azhar cakap orang farmers, most of them at 6 am, diorang bangun seawal 6 am, start their day. Lepas tu seawal 6.45 pagi juga, diorang spray weed killer lah untuk achieve self-sufficient level which is SSL untuk padi dekat Malaysia juga. So farmers juga selain daripada kerja dekat ladang, dekat sawah diorang sendiri, bendang diorang sendiri, diorang juga mengusahakan bendang orang lain selain daripada diorang menyewakan bendang diorang tu dekat orang lain untuk orang lain usahakan macam tu. So local communities kat situ memang mostly work on paddy fields untuk support their families and diorang punya own survival. Lepas tu farmers kat situ juga, they keep their own stocks. So some of them juga macam proses biji padi tu sendiri dengan tangan diorang or dengan mesin lah, sebanyak mana yang diorang mampu lah. Rasanya tu je dari saya. Boleh next. Assalamualaikum. Dengar?
So next kita pergi kepada landscape type yang terdapat dalam dokumentari di sini, dokumentari ini. So landscape type dalam dokumentari ini ialah rural agriculture landscape dan terdapat beberapa features yang mempengaruhi landscape type ini seperti paddy field. So rata-rata dekat kawasan ni Alfonso ni adalah dipenuhi dengan sawah padi. So memang bila kita lalu kawasan ni orang lokal atau visitor boleh nampak memang sini ada kawasan sawah padi. Selain itu juga dia juga rural village. Orang di sini dia tinggal dia merupakan sebuah komuniti yang kecil yang tinggal di luar bandar. Dorang ni bergantung kepada agriculture punya pekerjaan dan dorang lebihnya hidup luar bandar, so dorang lebih kepada nature lah. Next kita ada irrigation infrastructure. So di kawasan sawah padi di Alfonso ni rata-ratanya telah di-equip dengan channels, canal dan juga irrigation system ni digunakan untuk kita supply air tu ke kawasan padi. So next kita ada juga culture element kat sini, mana dokumentari ini dia highlight cultural aspect yang berkaitan dengan rice cultivation seperti traditional farming method, festival or ceremony yang dilakukan oleh orang tempatan. Next. So ini ada punya landscape conservation berdasarkan landscape type tadi. So yang first kita dapat conservation of biodiversity, di mana ekosistem surrounding kawasan padi ini dapat menyokong pelbagai range of hidupan liar seperti berbagai spesies burung, serangga dan juga hidupan akuatik. So apabila kita protect landscape ni, kita dapat maintain dan juga sustain habitat yang penting untuk native plant dan juga animal. Selain itu juga kita ada management of water resources, di mana sawah padi ini dia bergantung tinggi kepada air. So irrigation system yang di-connect dengan sawah padi ini sangat penting untuk water management. Supaya kita dapat orang kata mengeluarkan maksimumkan hasil pengeluaran padi yang berkualiti. So next kita ada preservation of cultural heritage. So orang lokal di sini, diorang memang menggunakan traditional agriculture method yang telah diturunkan turun-temurun. So apabila kita preserve culture heritage kat sini, kita dapat protect lah dia punya knowledge diorang punya lifestyle diorang dan sebagainya. So yang last sekali ialah soil conservation, di mana di sawah padi kita ada terrace dan juga ada teknik yang telah di-employ untuk kita stop soil erosion. So apabila kita maintain safety ni, safety sawah kawasan padang ni lah, padang sawah padi ni, kita dapat keep the soil healthy supaya both ekosistem dan juga agriculture punya pembesaran kat situ sihat dan boleh menjadi pendapatan lah untuk lokal. Next. Hello, dengar tak? Dengar kan? Okay, next the lesson learned from the selected video or our documentary. The first is the cultural identity and heritage preservation. So dari dokumentari ni, dia orang preserving the cultural landscape dan maintain dengan sense yang nature dia situ, and belonging the regardless of the circumstance. And then the second is traditional knowledge and technique. Macam yang ada saya punya teammate ada terangkan pasal diorang punya teknik ni, teknik tradisional, and diorang punya tersendiri punya teknik untuk menghasilkan seed daripada padi itu sendiri dan tidak menggunakan padi dari kerajaan lah senang cerita. And then the important to keep the using traditional farming method,
the ones Azhar and other farmer use help protect the environment dan keep their culture heritage alive. So the lastly, community engagement and management. So the documentary highlights the importance of collective action among farmers and Alo Pongsu, and then they safeguard their landscape agriculture, particularly their paddy fields, against challenges like fluctuation in seed price imposed by certain groups. And then the conclusion. Okay. So conclusion for this documentary, important lesson about protecting our cultural place and traditions. When time told, it shows how farmers in other Pongsu grow their own rice seeds. And then this reminds us why it's so important to hold on to our tradition and stay connected to our land. And then we can pass down our heritage to the next generation yang akan datang. And then this film also mengajar kita untuk work together di dalam komuniti yang kecil, kerana diorang ni tak ada kerja lain, diorang menghasilkan padi saja. Diorang diorang tolong orang lain untuk besarkan padi diorang, jual padi diorang sendiri, and then menghasilkan diorang punya seed sendirilah daripada menggunakan biji benih dari kerajaan. So lastly, the documentary highlight the value of traditional knowledge in farming and demonstrate how practice passed down through generation not only help the environment, tapi they also honor the cultural heritage of the regions. So ini ditunjuk kepada kita untuk preserve all the ways of doing things like traditional technique, so we can continue to care our land and honor our ancestors. And then lastly, the documentary reminds us to cherish our cultural landscape and work together to protect them for the future yang akan datang lah. So that's all for us. Thank you. Bukan for us, from us. From us, yes. Okay, thank you very much group Aiman. Ada 3 Aiman dalam group tu. Nur Aiman, Haziq Aiman, Razi Aiman. Hampa berpakat tak nak pergi group lain, biar kita Aiman kita set Aiman kita ya sini. Betul. Ya. Roni kata. Roni pula Aiman dalam kelas kan. Okay, jangan cakap lagi. Slide tadi mana? Okay, saya my comment positive review. Okay, normally I always start with positive comment so that you ada rasa kalau kerja teruk sangat kan. Okay, first I like the content and the way you analyze the documentary. Okay, because it is not pretty common in for a landscape architecture student. They have kita kata vocabulary yang macam they talk about irrigation system, they talk about seed, they talk about selalunya pokok teduh, pokok rendang, pokok bunga, pokok atu lah selalu kan. Okay, but today I sense something different, maybe because of the documentary itself is very focused on the life of peasant petani petani merujuk kepada Encik apa tadi nama dia Azhar. Encik Azhar. Okay, so pergi balik ke slide saya dulu. Okay, in terms of colour, okay, tak ada masalah. Okay, cuba kita tunjuk besar saya sebab sekarang ni bercampur dengan yang kat TV. Sebab kita pakai gambar jadi buat slide. Okay. I like that colour. Okay, dia emas. Nanti logo tu sikit. I tahu you sayang IUIM. Kita sikit logo. Kan? Kita bila
bila kita buat kerja, kita nak tunjuk dari UMM, fine, tak payah besar sebab kita nak tunjuk kita punya topik rather than kita punya logo tu kan. Macam contohlah orang pakai baju. Some people macam pakai baju logo polo tapi nak beli mahal rata-rata baju polo kecil logo dia. Ada orang depan pakai logo yang besar badan tapi harga RM1 kan. Sampai sekali kita nak announce ourselves jadi unnecessary. Biarlah kadang-kadang yang kecil itu membuatkan dia mahal. So you nak from now on you start learning how to make your work apa kita kata presentable ya. Kita jangan salah first. Turun bawah. Please, ini untuk buat video pun buat macam ni juga. Please do not macam first lagi tunjuk location trend, tunjuk elok-elok, tunjuk map, tunjuk Google Map. Jangan belakangnya ada macam-macam background. It really distracting. Macam sekarang kan dia letak yang kalau padi kejap nampak padi terbang burut, kejap nampak ini itu bola lagi belakang kan. So distracting. Orang tak boleh fokus. Jadi kadang-kadang ni nak tunjuk map betul. Map tak betul lah. Boleh macam tu. Maknanya awak tak ada fokus. Jadi kita kena ya slide awak kena tahu fokus dia apa. Okay, nak tunjuk location, nak tunjuk apa trend, mana cara nak tunjuk. Okay, nak tunjuk ke map kawasan alur susu. Okay, tak ada masalah. Jangan dekat belakang. Macam-macam nak letak. Okay, macam you dah Bagasan Serai. Okay, Bagasan Serai. Kampung tu ada nama kan alur susu. Betul tak? Alur susu Bagasan Serai contohnya. Jadi awak akan tunjuk the setting of Bagasan Serai. Okay. I think group ini the content is good. Cuma bila you nak place dalam punya tu belum lagi kemas. Nanti weekend lepas ni you maskan. Macam kursus tadi dia emas. Dia punya cara susunan dia macam buat Aisyah buat yang lain-lain tadi pun agak emas. Yang ni sebab you pun dah biasa kan the modern area. Kita the konsep the modern area tu kita kena pandai meletakkannya. Bukan semua benda kena the modern area. Faham tak? Kalau parti berparti 3 Aiman ni kena the modern area. Kalau 3 Aiman je datang tak meriah. Itu betul. Kalau buat ni nak meriah sangat sampai kita hilang fokus ya. And then text kalau boleh jangan lambat macam tu, buat dia headings. Contohnya yang pertama you kata dekat situ lebih kepada apa yang first tu nak cakap bagi satu title. Yang bawah tu pula river and waterways kan. Itu tajuk sebenarnya. Sekarang tajuk you tak ada beza dengan teks. Paddy field, river waterways, rural village, tropical vegetation. Jadi bila cakap pasal tropical vegetation, ini yang saya kata tak ada tumakninah. Cakap tropical vegetation, list pokok, ambillah gambar. I'm sure that dalam video tu, dalam dokumentari, dia ada tunjuk mungkin pokok mangga dekat sawah, dia ada tunjuk throughout the video tu mungkin dia ada scene tu. Jadi crop scene tu ambil situ. Jelas? Okay. So sama lah yang rural village tadi, flowering shrub lah segala macam, tapi mana dia? Mungkin ada you nampak dekat batas sawah, pokok-pokok kecil berbunga, pokok yang merayap kat bawah sebab dia tu penting sebagai untuk insect prevention. Maknanya dia sebagai barrier. Sebelum insect pergi ke sawah padi, insect pergi dulu. Macam last time kami pergi ke kampung Parit Penghulu, cultural landscape. Di kampung tu mereka tanam tunera. Jadi tunera tu dia berfungsi sebagai screening. Jadi insect dia tak pergi sedut padi yang muda tu. Ya, yang berlemak-lemak yang muda tu dia tak sedut. Sebab dia dah pergi ke pokok-pokok berbunga ni. Dia sedut madu pokok berbunga. You understand? Jadi jangan tulis saja. Yang you tulis tu kalau pun dalam video tu
tak ada sangat pokok berbunga ke apa sebab you cakap ni. Jadi ambil lah gambar yang lain, letaklah situ sebab dalam video tu mungkin ada cakap pentingnya apa pokok berbunga, pokok pentingnya inilah itulah. Jadi you tak dalam video tak ada tapi naratif dia ada. So ambil daripada gambar lain letak situ. Itu illustrate. Okay, next. Okay, ni pun sama. Letak background dia, pakcik letak keruan gambar tu. Ni yang gambar bulat, nampak tak? Too many shape in this slide. Bila dia too many shape, you ada square, you ada triangle, you ada batang aiskrim lonjong. Dalam batang aiskrim lonjong ada pula lagi gambar-gambar bulat-bulat tu. Memang ni, the more the merrier punya konsep group ni. Keep it simple and clean. Jadi bila kita bercakap, orang ada tomak nenah. Okey, kita kata mungkin nak cakap pakcik ni dia bertani menggunakan tools apa. Okey, kita tunjuk pakcik bertani. Jangan kejap tunjuk pakcik bertani, kejap tunjuk pakcik menjala, kejap tunjuk ni, tak ada tomak nenah. Okey, jelas tunjukkan. Okey, background of local communities. Okey, culture. Buat tomak nenah, culture, letak gambar, letak aktiviti, bla bla bla. Okey. So tradition, letak tradition apa, letak history apa, letak gambarnya. Jadi nampak tak batang aiskrim tu semua ni tak akan keluar dah. Macam-macam shape. Dalam design, if you have too many shape, if you have too many form, dia akan jadi chaotic. Dan inilah yang jadi dekat slide ni. Okay, dia tak ada fokus. Jadi susun elok-elok, kemas-kemas, nak susun gambar, adakah dalam bentuk parallel, nak letak gambar daripada atas ke bawah, dekat mana nak letak teks. Itu semuanya adalah kebolehan menyusun. Sekarang ni kebolehan menyusun tu agak kurang. Saya dah boleh agak dah kalau you buat board macam ni, inilah dia rupa board you. Chaotic. Okay, tak apa sebab tu kita ada learning process, kita ada tutorial process. Okay, next. Okay, ni interaction dengan environment, sama juga. Biar bagi ada tomak ninah. Okay, environmental awareness, apa dia, dan show apa benda-benda yang reflect environmental awareness. Contohnya tadi, mungkin mereka ni ada menanam tumbuhan yang dia penutup bumi dekat batas sawah. Apa tujuan ban sawah contohnya? Tujuan ban sawah selain daripada pengairan adalah untuk kalau padi tu mengalami penyakit, susah sedikit untuk dia merebak ke sebelah sebab dia ada ban tu. Jadi last semester pelajar LAN 653 saya, Sabrina Iwani, dia buat agricultural landscape untuk dia punya landscape seminar LAN 653 and she got an A. Okay, nanti bolehlah contact dia macam mana buat. Dia buat dekat Lenggong. Jadi sebenarnya bila saya latih awak ni, latihnya ke depan, bukan latihnya hanya sehari nak belajar cultural landscape. I want my student to learn a lifelong learning. Faham tak? Bukan hanya awak punya konsep belajar yang saya lepas bocor. Betul belajar lagi, betul bocor je bagnya. Tak ada apa. Belajar history bocor, belajar ni bocor, semua bocor. Okey, faham ya? Tu macam yang nampak kaki saja tu kan. Yang nak tunjuk apa sebenarnya? Nampak kaki, gambar nampak kaki saja. Itu gambar hampas ke, tak tahulah apa dia tu. Kan? Kena tomak ninah gambarnya. Macam yang ada jadual tu, tak tahulah jadual apa. Hang fikirlah sendiri. Aku tak mau fikir, letak gambar situ dah, biarkan dia. Tak boleh lah macam tu. Mungkin nak letak label, kan? Okay, ni nak suruh student bila buat kerja kemas, teratur. Okay, next. Tapi saya suka cara group ni dia analyse data tu, dia analyse documentary tu, dia buatkan headings. Saya suka cara you buat macam tu. Jadi you ada direction yang jelas. Contohnya macam ni ya, macam mana community modify. At least kita terus tangkap, oh there are 4 methods how the community interact and modify their natural environment. So kita nampak. Cuma dia punya tu lah gambar-gambar tu kan, nanti kena sesuai padankan lagi, and do not lambat teks. Okay, buat dalam bullet point, so dia nampak clean, dia nampak lebih kemas. Tu yang macam you buat tunjuk yang kertas biru, kertas hijau tu, tak tahulah apa dia kertas tu. Kan?
Tu kertas hijau tu. Dia orang kampung memanglah cara dia tunjuk macam tu. Memang orang kampung cara tunjuk. Tak tahu Correct. itu apa. Tak apa, nanti kemaskan. Okay, next. I am quite worried Hafi punya ni. Sebab Hafi dia buat local communities and daily activities of the local. Tapi bila you explain tadi, dia banyak pergi ke tu lah yang seed bank, pergi kat tu. So macam to me this is agriculture. Jadi sepatutnya yang cerita pukul 6 pagi pergi apa semua tadi tu dia lebih kat situ. Apa hari-hari dia buat? Kalau dia tak buat padi, community ni dalam dokumentari tu ada tak dia cerita macam kerja sampingan tangkap ikan ke, apa kerjanya? Itu maksud dia. Bolehkah Hafi? Boleh. Okay. Ya, so saya nampak ni tak siap lagi dan mungkin you ada dalam kepala you nak buat something. So yang you kena kembangkan tu lah yang macam contoh ya, kalau dia ada seed bank. Dekat mana dia simpan seed bank tu? Kalaupun tak ada dalam dokumentari tu gambar tu, kita boleh search kat luar sebab dalam dokumentari ceritanya ada, cerita pasal seed bank. Tapi kalau you tak dapat gambar daripada dokumentari, you outsource. Kita panggil outsource daripada tempat lain. Macam mana rupa seed bank, kat mana mereka simpan? Simpan kat kepuk padi ke, simpan dalam guni ke, simpan kat mana? Itulah ada kaitan dengan daily activities. Waktu musim padi, waktu musim padi dah habis, mungkin waktu nak membajak, I tak tahulah dalam dokumentari tu ada ke tak ada. Itulah aktiviti dia. Okay, next. Ni pun sama. Nak tunjuk mesin padi, tak keruan mesin padi. Nak tunjuk rumah, tak kesampaian tunjuk rumah. Dia kalau kita tunjuk architecture ya, saya curious sangat nak tahu dekat kampung ni macam mana rupa rumah-rumah dia. Tapi saya tak dapat sebab cara awak tu, nampak tak ni banyaknya shape ni. Shape separuh bulan. Saya tahulah kalau awak memang parti pas, awak sukalah kan bulat tu, bulan sabit ke apa ke parti pas. Okey, letak situ. Ni pula ada arrow. Tadi batang aiskrim. Ni arrow. Lepas tu ada campur bulat. Jadi rumah tu tinggal lah lagi besar tu. Tak nampak dah macam mana bumbung dia, macam mana apa dia. Itu maksudnya tak ada fokus. Betul tak Razik Aiman? Ni mesti handphone. Betul. The more the merrier. Mari kita bubuhat ni. Langsung jadi. Kalau nak tunjuk mesin padi, tunjuklah. Okey, ada berapa jenis mesin padi? Ada 3 jenis. Yang ni untuk ni, ni untuk ni, ni untuk ni. Lepas tu cerita pula ni nak sembuh, nak pakai, dia ada pakai drone ke, dia ada pakai apa ke, tomak nenah sikit. Sebenarnya Islam tu, the beauty of Islam adalah daripada solat. Kenapa Islam itu dia mengajar tertib? Sebab solat 5 waktu tu memerlukan kita tertib masa mengerjakan solat. Rukun solat, ada 13 rukun solat. Kenapa kita step by step tu dia ajar? Jadi kalau kita buat kerja, kita kena tiru macam tu. Kita kena tiru macam mana Islam mengajar kita untuk bertomak ninah. Tomak ninah tu maknanya teratur, step by step kerjanya. Jadi kita kena pilih lah, kita minat shape apa, square and round shape. Dah lah. Ni tak, Razik Aiman aku nak batang aiskrim. Haziq Aiman pula aku nak bulat. Nur Aiman, aku nak 3 segi. Maimun kata tak boleh, aku nak bulat campur dengan lonjong. Jadilah tadi tu combination batang aiskrim. Hei, dah tahulah you masa part 1 belajar form and shape. Lepas tu padi kat belakang tu, letak pilah gambar tu. Kan? Tak boleh. Awak boleh tunjuk padi ada season dia. Season menuai, season mempindahkan anak padi, season melepaskan air mungkin daripada tu. I don't know apa dalam dokumentari tu. Tapi kena ada tomak ninah gambarnya. Jelas? Ni bukan dalam slide je tau. Dalam semua kerja mesti ada tomak ninah gambarnya. Baru kemas kerja kita. Okay, okay, next. Okay. Landscape conservation based on the landscape type. Okay. So dekat sini conservation of biodiversity. Nanti jangan lambat teks ni, buat bullet point under conservation of biodiversity.
apa yang penting dekat situ. Contoh you were repeatedly mention Encik Azhar ni, dia sebenarnya walaupun dia hanya petani tapi sebenarnya dia bijak. Pada saya dia sangat bijak. Dia punya mind very global. Dia boleh fikir seed bank sebab nak kurangkan kos. Dia boleh fikir gunakan bahan organik untuk dia punya racun. Dia boleh fikir perkara-perkara yang lebih sustainable berbanding orang yang belajar pasal sustainable development. Jadi itulah. Jadi sekarang ni from the perspective of Encik Azhar, from the perspective of the documentary itself, you letakkan point tu under conservation and conservation of biodiversity apa dia, under preservation ada dalam point tu ada sebenarnya tapi sebab dia dilambak dalam bentuk paragraph. Please avoid dalam teks, dalam you punya slide untuk lambak paragraph. Lambat paragraf ni you keep to yourself sebab mungkin itu jadi teks untuk you bercakap tapi dia bukan untuk dilambak di sini. Okey, macam soil conservation kan, mungkin inilah kaitan ada dia mungkin tanam pokok ke, mungkin dia ada proses, there are times sawah padi terlalu banyak alkaline ya, mungkin so dia kena tambah lagi acidic. Jadi apa dia punya proses tu? Dalam horticulture dulu you pernah belajar. Jadi mungkin knowledge dalam horticulture boleh pakai dekat dalam ni. And then water resources. Okay. Palung ni macam mana keadaan dia? Mungkin you do some research sikit, boleh add. Jadi jangan terlalu rely kepada documentary punya information. Documentary tu untuk you mulakan kerja tetapi the content itself you boleh dapat from other research. Okay? Boleh? Boleh. Terkumpul Aiman. Memang geng lah ni ya. Tak boleh pisah lah ni. Set-set kita tak boleh pecah. Orang mana ni? Haziq, Aiman orang mana? Saya Rawang, Selangor. Rawang. Razik? Saya Kulai Johor. Kulai. Nur Aiman? Saya Melaka. Oh, ni dari Pak Wan memang geng betul ni. Tak salah pun kan. Kalau kita berkawan ke arah kebaikan tak ada masalah. Saya okey je, tak ada masalah, tak ada isu. Okay, thank you very much this group. Dah tahu nak betulkan apa? Dah. Doktor. Terima kasih doktor. Rasa rugi ke rasa untung datang kelas? Tak rugi pun. Untung. Rasa untung ada lah. Thank you doktor. Thank you doktor. Thank you, Thank you, Dr. Doktor.